العالمين وأفضل الصلاة أتم التسليم على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ألهمنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, kita bersyukur dapat menyambung lagi daripada kitab Syarah Syekh Al-Hudhudi, mana kita berhenti di sini pada Munazzahun ni. Muka surat 19 kat mana tu? Munazzahun. Munazzahun 'anil harfiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Kata musannif, perbincangan sifat kalam wa ma'na al-kalam al-mansub lillah huwa ma'nan qa'imun bi dhatihi yata'allaqu bi kulli ma yata'allaqu bihi al-'ilmu wa huwa kullu wajibin wa kullu jaizin wa kullu mustahilin. Kalam yang disandarkan pada Allah ini, perbincangan sifat kalamullah ini ialah sifat, makna dengan makna sifat, qaimun bidzatihi, yang ada pada zat Allah, yata'allaqu bihi ma yata'allaqu bihi ilm, bertakluk dengannya apa yang bertakluk oleh ilmu. Ilmu bertakluk dengan apa? Wajib, mustahil dan haram. Maka kalam juga bertakluk dengan perkara wajib, perkara jaiz dan juga mustahil. Wa huwa kullu wajibin wa kullu jaizin wa kullu mustahilin. Apa lagi sifat kalamullah ini? Munazzahun, ma'nan qaimun, munazzahun 'anil harfi, maha suci dia daripada berhuruf, was-sauti dan bersuara, wat-taqdimi dan terdahulu, wat-ta'khir dan terkemudian, tak ada dulu kediam, was-sukuti dan tak ada diam, wal-lahni dan suci daripada lahan, silap, wal-i'rabi dan tak ada suci daripada i'rab, wasairi anwa'it taghayyurati dan segala perubahan-perubahan. Ini perbincangan tentang kalamullah, yakni kalam nafsi, sifat yang ada pada zat Allah. Sifat itu tidak berhuruf, tidak bersuara, tak ada takdim, tak ada takhir, tiada dulu, tiada kediam, tidak diam, tidak ada silap, tidak ada perubahan i'rab dan sekalian mana sifat-sifat kalam makhluk ini Allah Ta'ala maha suci daripadanya. Jadi macam mana? Tak usah fikir macam mana lah. Apa tak? Ia ada kalam. Kalam dia macam mana? Kalam yang tak sama dengan makhluk. Apa ciri kalam makhluk? Kalam makhluk berhuruf, kalam makhluk bersuara, kalam makhluk ada perubahan baris, perubahan ni. Kalamullah, sifat kalam Tuhan yang ada pada zat Tuhan tu tak ada lah benda tu. Tak ada. Jadi guana-guana tu tak boleh kita fikirlah kita. Kerana akal kita ni Tuhan cipta. Akal ni makhluk Allah. Bila makhluk Allah, munasabah ke dia boleh tahu serba-serbi pasal Tuhan? Dia makhluk yang Tuhan cipta, tentu lemah dia, tentu ada had bagi pengetahuan dia.
Jadi dia tak mampu nak memikir hakikat zat Tuhan tu, tak peliklah kerana dia makhluk Tuhan. Makhluk Tuhan. Ya. Wasaili anwa'i taghayyurat, dan sekalian jenis-jenis perubahan lain. Kenapa mustahil? Lianna hadhihi kullaha, kerana ini kesemuanya min awsafil kalamil hadithi, daripada sifat-sifat kalam yang baharu. Kerana sifat-sifat yang kita sebut tadi semua sifat kalam baharu. Berhuruf, bersuara, tukar baris, salah, dan seumpamanya, itu semua kalam baharu, sifat bagi kalam makhluk. Maka Allah Subhanahu Wa Taala mustahil kalamnya itu seperti kalam makhluk. Okey. Ini kalam mana ni? Kalam yang dibincang ialah kalam nafsi. Dah Quran itu, Quran pun dipanggil kalamullah. Itu kalam lafzi, kalam yang berlafaz. Ada huruf tak? Adalah hurufnya, iaitu huruf-huruf hijaiyah. Ada suara tak? Bila baca adalah suaranya. Jadi kalam lafzi itu dia menunjuk kepada sebahagian daripada makna yang Tuhan nakkan daripada kalam nafsinya. Jadi Al-Quran ini ialah kalam Allah juga. Itu Asy'ariyah berpegang bahawa Al-Quran ni kalam Allah juga. Kalaulah ada orang hak tuduh Asy'ariyah mengatakan Quran ini bukan kalam Allah, tapi kalam Nabi, tapi kalam Jibril, orang itu orang tak faham Asy'ariyah. Kalau dia tuduh Asy'ariyah mengatakan Al-Quran ini bukan kalam Allah, perkataan yang Jibril ta'bir dengan bahasa Arab, ataupun perkataan yang Nabi terjemahkan dengan bahasa Arab, orang ini salah ni, dia salah faham, dia tak erti Asy'ariyah, lalu dia tuduh Asy'ariyah mengatakan Quran tu bukan kalam Allah. Mana ada Asy'ariyah yang kata gitu, hak ertilah. Yang betul-betul faham mazhab Asy'ariyah, Al-Quran yang dibaca itu tetap dia kalam Allah. Tapi kalam dari segi jenis mana? Kalam lafzi Allah. Gitu. Berhuruf bersuara tak? Memang ada huruf ada suara. Orang tak bincang di Quran itu. Yang dibincangkan tidak berhuruf bersuara. Ni yang ada pada zat Tuhan tu. Yang ada pada diri zat Tuhan tu. Nampak? Okey, baik. Maka Al-Quran itu dipanggil sebagai kalamullah. Dan dia kalamullah ini, bila sebut kalamullah, ada dengan makna kalamullah Quran, ada makna kalamullah sifat kalam Tuhan. Kerana berlaku ishtirak lafzi pada perkataan kalamullah ini, maka tak boleh kita kata kalamullah Al-Quran ini makhluk, sebagaimana yang berkata dengannya oleh Mu'tazilah. Mu'tazilah dari segi dia menganggap Quran itu perkataan lafaz daripada Tuhan itu, cumanya dia kata lafaz yang daripada Tuhan ni baharu, makhluk. Di sisi ahli sunnah wal jamaah, kita tidak mengatakan bahawa Quran ini baharu, kerana Quran merujuk kepada kalamullah. Quran itu merujuk kepada kalamullah juga. Jadi kalamullah ini boleh dipaham dengan makna sifat nafsi Tuhan dan dipaham dengan wahyu yang turun kepada Rasulullah. Kerana pengishtirak penggunaan lafaz tersebut, maka terhalang kita untuk mengatakan Quran itu makhluk. Tanpa kita kaitkan. Kalau kita kaitkan dengan contohnya bacaan Quran saya, maka itu lain dah, tu memang makhluk tu, bacaan Quran saya. Ataupun kita kata mushaf Quran tu, mushaf yang tertulis Quran itu baharulah, sebab baru cetak, ada tahun cetaknya, kelulusan Kementerian Dalam Negeri. Apa lagi? Tulisan, hafalan, itu semua makhluk. Kerana apa? Kerana kalam itu duduk pada diri ataupun pada makhluk. Baik.
Sebagaimana kan itu ulama kata, macam mana kita nak faham Quran ni dia qadim. Dia tak boleh kata makhluk. Tiba-tiba bacaan kita boleh kata makhluk pula. Bacaan kita boleh kita kata makhluk. Tulisan tu boleh kita kata makhluk, tapi kita kata Quran qadim. Kenapa tak jadi mushaf tu qadim? Tengok, sebab itu Asy'ariyah datang dengan manhaj dan teori yang cukup baik pada nak menyelesaikan kecelaruan antara memahami hakikat kalam nafsi dan kalam lafzi. Maka kita kena faham asas wujud al-asya' itu, wujud sesuatu tu dia ada 4 peringkat atau 4 keadaan. Pertama dipanggil al-wujudu fil a'yan. Wujud fil a'yan tu wujud yang hakiki, yang ada, yang pada luaran, ada pada luaran. Fil a'yan ni makna ada sungguh pada luaran. Contoh bila kita kata, contoh yang biasa saya bagi ialah api. Api tu dia ada wujud yang hakiki dia, wujud luaran dia. Api itulah. Yang kedua dipanggil al-wujudu fil azhan. Wujud pada fikiran. Api yang ada di luar tu kita faham dan kita boleh khayalkan, gambarkan dalam otak kita kan. Kita bayangkan api. Itu wujud api itu dalam fikiran kita. Dipanggil al-wujudu fil azhan. Yang kedua ialah al-wujudu fil binan. Wujud pada tulisan. Wujud pada tulisan. Tulisan kita tulis API, api. Itu ada juga tu. Itu bentuk wujud pada tulisan dipanggil. Bila kita tulis API tak, ataupun kita lukis api, bila kita tanya orang apa ni, orang kata apa? Orang kata api tak? Api ya. Bila kita ambil gambar api, kita lukis dia tu atau ambil gambar api, orang tanya benda ni. Memang kita kata api. Kita tak kata ini air. Kita tak kata ini ialah kuda terbang. Tak, ini ialah buku. Api ya. Makna ada dalam bentuk tulisan atau coretan. Dan yang keempat dia panggil al-wujudu fil lisan. Wujud pada sebutan. Bila kita sebut lafaz tu api, makna apa yang disebut? Kita sebut api ya. Bila dilafaz pada mulut, itu dipanggil wujud pada lisan. Okey. Jadi keempat-empat wujud ni yang hakikat yang sebenarnya ialah pada wujud fil a'yan. Wujud yang pada hakikat luaran itu yang dia kita sifatkan dengan tu. Maka begitulah kita nak faham kalamullah, sifat kalam Allah yang ada pada zat Allah. Sifat dia qadim. Maka kalamullah pun qadim. Bila kita baca pun, kita baca kalamullah, tetap kita kata kalamullah tu qadim kerana merujuk kepada hakikat sifat yang Tuhan ada. Bila kita cetak mushaf, kita kalamullah ni, Quran ni qadim. Kerana kita kata qadim kerana apa? Kerana merujuk kepada sifat asal, iaitu kalam ada pada zat Tuhan itu. Bila kita bayangkan ayat Quran, kita menggambarkan Quran dalam fikiran kita. Apa yang kita gambarkan tu ialah kalamullah. Kalamullah ni sifatnya apa? Sifatnya qadim, kerana merujuk kepada sifat kalam yang ada pada zat Allah. Boleh? Dia tidak akan tiba-tiba jadi lain kecuali kita kata ini tulisan kalamullah, ini cetakan mushaf. Itu tak apa. Sebagaimana api tadi, hakikat dia pada luaran dia bersifat panas. Dia panas. Bila kita lukis api, kita buat lukisan api itu tetap panas tak? Api, bila kata kita tulis api, kita tulis api. Maka api yang kita kata tulis tu, hakikat dia bila kata api, apa sifat dia? Panas. Bila kita tulis api, merujuk kepada api mana? Api yang sebenar. Jadi tetap kita kata api tu panas.
Tak boleh kata api tu tak panas. Sebab apa? Bila saya tulis api tak terbakar pun kertas. Mana panas kata. Tengok saya tulis tak terbakar pun kertas. Tak panas pun, setengah boleh ada je. API tulis. Tak terbakar pun. Oh, kalau gitu api tidak panas. Kerana bila ditulis dia tidak terbakar. Cerdik ke orang tak cerdik ni? Bila kita gambarkan api dalam fikiran kita, kita gambarkan api. Sifat api apa? Panas. Tak panas katanya. Apa tak terbakar otak kita? Kalau betul lah dia panas, tentu hangus terbakar otak kita. Kerana kita telah membayangkan api. Ni orang tak faham ni. Dia wujud fil azhar ni, dia ada pada gambaran mukhayyalah otak kita. Tetapi dia tidak merubahkan bahawa sifat api itu tetap panas. Bila kita bayang api, tak terbakar otak saya. Jadi api ni kita tak boleh kata panas. Dalilnya bila kita fikir api tak terbakar otak. Tak cakap gitu. Bila kita sebut api, sebut api, an-nar, fire, tak kita sebut api. Terbakar tak lidah kita? Tak terbakar. Jadi ini menunjukkan bahawa api tidak panas. Betul ke? Tak betul. Jadi bila begitu, faham dan retilah kita bahawa tulisan yang ada dalam mushaf, walaupun mushaf itu baharu, tapi kerana dia mengandungi kalamullah, dan bila kalamullah dia merujuk sifat kalam Tuhan apa ada tu, kerana itu tak boleh nak kita kata Quran itu makhluk. Faham? Kerana Quran dan kalamullah ni kata sinonim, seerti. Bila kita baca apa ni? Baca ayat Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca apa? Kita baca kalamullah. Kalamullah ni qadim tak? Qadim. Tapi bacaan kita itu baharulah sebab baca di kita. Tapi tidak menafikan bahawa apa yang kita baca itu ialah kalamullah, dan kalamullah merujuk kepada sifat kalam Allah, yang mana sifat kalam Allah itu qadim. Jelas tak? Nampak tak ni? Nampak tak dia punya beza dan macam mana kita nak huraikan dan nak faham antara Quran kalamullah dengan Quran sifat kalam Allah. Quran bacaan itu kalam lafzi, dan juga antara Quran sifat kalam, sifat zat yang ada pada Allah Ta'ala. Bagaimana perkaitan dan mana yang menyebabkan boleh terkelirunya. Inilah yang menyebabkan firqah ad-dallah yang sesat tidak mengikut jalan yang sebenar. Akhirnya mereka mengatakan sifat kalam Tuhan itu berhuruf bersuara. Buktinya bacaan kita, Quran itu bahasa Arab. Bahkan dia kata Tuhan bercakap bahasa Arab pula. Boleh cari dalam YouTube. Dia kata gitu lah. Tuhan, bahasa Tuhan ni bahasa Arab. Tapi Tuhan boleh juga bahasa lain, dia kata. Tak? Jadi kalamullah, ni kenapa tak boleh nak beza antara hakikat kalam Allah Ta'ala ke sifat zat dan antara kalamullah dengan makna Quran. Itu penting. Ahli sunnah datang, ulama kita datang nak hurai hak ni, nak hurai benda halu-halu. Akhirnya dihukumkan kalam Tuhan, sifat kalam tu berhuruf bersuara. Dah kalau kalam Allah berhuruf bersuara ni, sifat kalam Tuhan ni qadim, dan qadim ni kita tahu sedia. Apa makna sedia? Sedia tu tak ada permulaan. Dah kalau berhuruf bersuara, macam mana keluar huruf keluar suara tu? Kalau ada huruf ada suara, dia kena keluar satu-satu. Bismillahirrahmanirrahim. Kena ba, sing ming, bismil. Lepas tu keluar lafzul jalalah, bismillah dulu, baru ar-rahman ar-rahim. Ke boleh tubik sekaligus? Ada boleh buat ni? Saya tubik sekaligus keluar bismillah. Dalam masa 1 saat tu tubik stokor. Stokor tubik. Faham stokor tak? Bukan stone cold. Tubik sekaligus boleh tak? Tak boleh.
Maknanya ada dulu bismillah dulu, lepas tu baru lafzul jalalah, lepas tu ar-rahman, baru ar-rahim. Mana satu ada dulu, ada kediam. Dulu kediam ni orang panggil ada sifat baharu. Faham? Jadi manhaj Asy'ariyah dalam menerangkan sifat kalam ni, tujuan ni nak faham beza antara kedudukan kalamullah sifat zat dan kalamullah dengan maksud Al-Quran. Okey. Tak faham, dengar balik. Lu tak faham, ni rakaman ni, dengar balik. Okey. Kemudian wa kalamullahi ta'ala qadim. Tu dia. Dan kalamullah itu qadim. Ni jelas. Siapa kata Asy'ariyah kata kalamullah tu makhluk, tunjuk depan mata. Ambil ni tok depan mata, kata baca molek ni. Dia kata benda kalamullah ni qadim ke tak qadim? Tuduh macam-macam Asy'ariyah, Hasyawiyah lah, Makhanis Mu'tazilah lah, macam-macam. Okey. La wal qadimu la yusafu bi awsafil hawadithi. Dan yang qadim tidak disifatkan dengan sifat-sifat yang baharu. Bila qadim, tak boleh kita nak letak dia sifat baharu. Kita tak boleh nak letakkan sifat baharu kepada dia. Itu asas kita mengatakan sifat kalam Allah Ta'ala ni bukan huruf, bukan suara. Ya. Kerana yang qadim tidak disifatkan dengan sifat-sifat baharu. Wa kaifiyatuhu. Dah kaifiyat dia guana. Kalau dak huruf dak suara dah guana cakap gitu. Wa kaifiyatuhu majhulah. Dan kaifiatnya tidak diketahui lah katanya. Ka majhulatun lana. Tidak diketahui bagi kita. Kalau kita nak senang faham lah, sekarang ni ahli-ahli sains moden dia kata ada percakapan yang tidak menggunakan bahasa yang berbunyi. Dia panggil apa ni? Cakap telepati kan boleh? Cakap secara jauh kan? Hati ke hati. Telepati yang berlaku antara seorang dengan seorang tu. Tak. Mak kita nak cakap dengan kita. Lama awang tak telefon mak. Tak. Mari universiti tak telefon dah. Bulan puasa ni contoh. Mak kita bunyi dalam hati. Kita pun terdetik. Macam dengar suara mak kita je. Bila kita telefon, tanya sungguh. Tengok. Perbualan telepati yang berlaku antara dua orang tu. Bahasa apa guna? Kita katalah bahasa Melayu sebab kita cakap bahasa Melayu. Tapi bunyi tak? Tak ada bunyi. Tak ada bunyi. Maknanya bentuk kalam tu berbeza dah. Ni kalam makhluk ni, kita cakap ni kalam makhluk. Tapi nak faham bahawa tak mesti bunyi tu benda yang lazim untuk kita faham daripada kalam. Tak mesti bunyi dan huruf itu mesti lazim untuk faham daripada kalam. Okey. Sebab itulah innal kalama la fil fuadi wa innama ju'ila lisanu 'ala al fuadi dalila. Kalam itu hak di dalam hati, lidah ini dijadikan bagi menunjukkan apa yang ada dalam hati. Okay. Jadi dia kata macam mana dah kalau kita nak faham juga, nak tanya juga kalamullah kan. Tuan Syekh kata wa kaifiyatuhu majhulatun lana. Dan kaifiat kalam Tuhan itu tidak diketahui bagi kita. Kita tak tahu. Kama la nuhitu bi dzatihi wa bi jami'i haqa'iqi sifatihi. Sebagaimana kita tidak mengetahui, tidak meliputi pengetahuan kita dengan zat Tuhan dan sekalian hakikat sifatnya. Orang tanya ke kalam Tuhan tak berhuruf ada suara, guana cakap telepati pula. Bukan nak kata Tuhan cakap telepati jangan salah faham. Saya nak khabar bercakap percakapan ni tak mesti dikait dengan huruf suara tu. Hak tu kalam makhluk. Hakikat kalamullah ni tak ada yang mengetahuinya kecuali Allah. Dah cakap guana. Ni kata kita tak tahu hakikat bagaimana kalamullah kecuali apa yang Allah Ta'ala beritahu.
Dah gitu Tuhan tak cakap, bukan, Tuhan berkalam, tapi dengan cara yang kita tak mampu nak tahu, sebagaimana kita tak mampu mengetahui hakikat zat Tuhan dan hakikat sifat-sifat Tuhan. Kalau tanya, dah hakikat zat Tuhan ke mana? Tak boleh nak khabar, tak boleh nak khabar. Dah hakikat sifat Allah Ta'ala macam mana? Tak boleh nak khabar kita, tak boleh nak tahu. Kalau kita boleh khabar lagi, boleh beritahu lagi, tu makna bukan Tuhan gitu. Kalau orang tu dia kata saya kenal Tuhan, malam baru jumpa, contoh. Macam-macam ni, sekarang ni tak boleh orang cakap gitu, tak boleh. Dulu kita kata orang ni tak sihat ke mana? Sekarang tak boleh. Putih kata putih, nampak dalam mimpi. Makna kalau dia nampak gitu lagi, dia kata Tuhan tu gitu, tu bukan Tuhan lagi tu. Ada? Itu bukan Tuhan lagi. Dia tak boleh nak digambarkan, tak mampu kita ungkapkan. Begitulah hakikat sifat Allah Subhanahu wa taala. Tidak kita meliputi ilmu kita dengan hakikat Tuhan dan juga sifatnya. Apa yang kita tahu, apa yang Tuhan beritahu. Okey. Ini yang kata al-ajzu 'anil idrak. Lemah daripada faham, lemah daripada meliputi hakikat itu, itulah dia tahu, itulah dia makrifat. Makrifat apabila lemah seseorang daripada menyatakan hakikat ketuhanan. Kemudian kata pengarang, okey, wal hurufu innama hiya ibaratun anhu. Dan huruf itu hanya mengibaratkan, mentakbirkan apa yang daripada sifat kalam. Dah orang kata huruf Quran kan, Quran berhuruf huruf hijaiyah 29 tu. Jadi itu kan ada huruf Quran tersebut, bahasa Arab, bunyi pun ada hukum tajwidnya. Itu ibarat. Ibarat ni makna mengungkapkan tentang apa yang dikehendaki daripada sifat kalam Tuhan. Ibaratun anhu, ibarat daripada kalamullah. Bila begitu, wal ibaratu ghairul mu'abbari anhu, ghairul mu'abbari anhu. Dan ibarat itu lain daripada apa yang ditakbirkan daripadanya. Sekarang ni ibarat ni kena kepada apa? Ibarat ni kena kepada Quran. Lafaz tu lah. Ibarat kena kepada Quran. Mu'abbar anhu kena pada apa? Sifat kalam. Jadi ibarat itu Quran, mu'abbar anhu sifat kalam. Jadi Quran itu menunjuk kepada sifat kalam tu lah. Quran itu menunjuk kepada sifat kalam Allah. Dia kalau dalalah Al-Quran ala kalamillah an-nafsi, ini berlaku khilaf. Dalam syarah ada huraikan. Yang paling kuat dia bagi dalalah tadammuni, bukan dalalah mutabaqi dan bukan dalalah iltizam. Itu siapa nak tengok lagi boleh tengok dalam syarah-syarah Hasyiah Syarqawi yang seumpamanya. Apa maknanya? Quran menunjuk kepada sebahagian apa yang dikehendaki daripada sifat kalam nafsi. Okey. Habis. Wal ibaratu ghairul mu'abbari anhu. Ibarat itu lain daripada apa yang diibaratkan. Contoh, sebut api. Atau kita tulis api. Tulisan api itu lain daripada hakikat api yang sebenar. Ini tulisan, ini api yang sebenar. Tetapi dia tidak menafikan sifat asal api tersebut. Walaupun kita tulis dan tulisan kita, kertas yang kita tulis tak terbakar, tetap kita kata api itu panas. Kerana merujuk kepada hakikat maujud fil a'yan, yang wujud pada benar, pada ain, wujud pada hakiki itu. Tapi tulisan tu sama tak api? Tak, ini tulisan api. Ini api sebenar. Okay.
Kemudian falidzalika, dari kerana itu, ikhtalafat, berbeza, biikhtilafil alsinati, dengan berbezanya lidah. Jadi ibarat itu berbeza dengan berbezanya lidah-lidah percakapan. Walam yakhtal, ini rujuk kepada makna umum, bukan nak kata lidah Tuhan, bukan. Ni cerita al-ibarah ghairul mu'abbar, sesuatu yang ditakbirkan lain daripada benda nak takbir tu. Sesuatu yang ditakbirkan dengan bahasa, maka bahasa tu berbeza dengan berbeza pertuturan al-sinati. Walam yakhtalif huwa, tetapi tidak berbeza hakikat benda yang nak diberitahu tu. Nampak? Bila api tadi, orang Melayu sebut api, orang putih sebut fire. Tak? Orang Arab sebut nar. Beza dari segi ibarah. Kerana apa beza ibarat? Kerana ikhtilaf alsinah, berbeza ibarat, berbeza lidah, pertuturan. Tapi makna sama tak? Mu'abbar anhu sama tak? Mu'abbar anhu sama. Merujuk kepada hakikat api itu. Boleh Walam yakhtalif huwa, ay walam yakhtalif al-mu'abbar anhu. Fali ikhtalafat, ay ikhtalafatil ibarah biikhtilafil alsinati. Walam yakhtalif huwa, ay walam yakhtalif al-mu'abbar anhu. Boleh? Habis. Faham tak ni? Tak faham kita tanya. Kita habiskan masalah sifat kalam ni. Musannif terang lagi ni. Moleklah kalau siapa ada boleh share perbincangan ni dalam Hasyiah Syarqawi yang saya dah rakam, buat rakaman tentang bab ini, ataupun ambil bab ni saja tu, untuk perbahasan ni boleh tengok situ. Kemudian kata musannif, fa huruful qur'ani hadithatun. Huruf Quran tu baharu. Huruf Quran tu baharu. Huruf Quran makna huruf Quran lah, huruf bahasa Arab tu. Baharu tak? Baharu kita tulis tu kan. Nampak tak? Wal mu'abbar anhu, yang ditakbirkan daripada Quran itu, biha, dengannya, dengan huruf tadi. Lagi wal mu'abbar anhu biha wa huwal ma'nal qaim, iaitu makna yang ada bizatillah, pada zat Tuhan. Qadimun tu khabar dia. Wal mu'abbar tu mubtada', qadimun jadi khabar. Dan yang ditakbirkan daripadanya, daripada yang ditakbirkan dengannya, dengan huruf-huruf tadi. Apa yang ditakbirkan dengan huruf Quran itu? Iaitu makna al-qaim bidzatillah, makna yang ada pada zat Tuhan itu. Kerana Quran ini menunjuk kepada sifat kalam Tuhan, menunjuk kepada sifat kalam, makna pada zat Tuhan itu sifat kalam Tuhan. Maka ditunjuk itu sifat kalam Tuhan itu qadim. Tapi lafaz yang menunjuk tu baharu. Nampak? Jadi tadi satu firqah melampau, dia mengata sifat kalam Tuhan yang ada pada zat Tuhan berhuruf bersuara, maka mereka meletakkan sifat baharu pada zat Tuhan. Di sebalik yang sana pula, ada yang melampau meletakkan kalam bacaan Quran ini qadim, sehinggakan sebutan bacaan tu pun qadim juga. Ini golongan Hashwiyah ni yang mengatakan bahawa sampaikan kalam Allah Ta'ala ni, Quran ni pun qadim, bacaan tu pun qadim juga. Jadi melampau dari segi aspek mengqadimkan yang baharu dan membaharukan yang qadim. Tadi sifat Tuhan, dia kata sifat Tuhan berhuruf bersuara. Apabila kita faham makna huruf, makna suara, kita tahu dia itu baharu. Dia telah membaharukan sifat Tuhan. Di pihak sebalik sana pula, Quran ini kita tahu dah dia itu
Ada sifat baharu, ada dulu kediam. Surah awal, surah akhir, turun dulu, turun kediam. Tapi dia letakkan sifat Tuhan pada Quran, mengqadimkan yang baharu. Hak sana membaharukan yang qadim. Ahli sunnah wal jamaah meletakkan qadim kepada yang qadim, meletakkan baharu kepada yang baru. Itu mu'tadil. Nampak tak? Yakhruju min baini farthin wa damin labanan khalisa. Keluar antara perut dan juga darah itu susu yang suci, yang bersih untuk diminum. Jadi ahli sunnah ni ambil jalan tengah, letakkan sesuatu pada tempatnya. Okey. Dia boleh nak ambil pandangan hak tak boleh bicara terus, makna Quran lah. Kalamullah, koding ke baru, so kira lah. Itu senang. Kalau cara selamat gitu tak apa. Tapi masalah bila dia kata kalamullah, Allah Ta'ala berhuruf bersuara pula, mereka hurai pula. Mereka kata ni ikut salah. Tapi bila sampai huraian, mereka hurai bukan cara hurai yang salah pula. Itu yang menjadi masalah. Okey. Kalau salah dulu, maknanya mereka tak masuk, tak ambil hal tentang perbincangan tentang kalamullah ini dah nafsi ke apa. Itu kalau ikut jalan yang betul tak apa gitu. Tapi masalah salafi sekarang ni, mereka hurai dengan cara yang bawa kepada penyifatan sifat Tuhan dengan baharu. Okay. Kemudian kata muallif rahimahullah, fatilawatu. Di sini dia panjang ni dengan takbir ayat yang beza, nak semua faham masalah ni. Fatilawatu wal qiraatu, tilawah bacaan, qiraah pun bacaan juga. Wal kitabatu, dan kitabah, tulisan tu. Jadi tilawah, qiraah, kitabah, hadithatun, hak tu baharu. Bacaan kita, sebutan kita, tulisan kita, hadithatun baharu. Wal matluwu wal makru'u wal maktubu qadimun. Apa yang kita baca, apa yang kita sebut, apa yang kita tulis, itu qadim. Nampak? Musannif buat dengan takbir ayat berbeza, nak suruh faham dua perspektif. Satu, bacaan kita, tulisan kita. Yang kedua, apa yang kita baca dan apa yang kita tulis. Adapun bacaan kita baru, tapi kita baca apa? Kita baca kalamullah qadim. Itu dia. Apa yang kita tulis? Ada ujian tahriri Quran. Tak? Jazak iqra' ada kan? Tahriri Quran, tulis mula. Apa yang kita tulis tu? Tulisan kita tu baharu. Apa yang kita tulis? Itu qadim. Maksud apa yang kita tulis tu makna kita tulis tentang apa? Kita tulis tentang apa? Kita tulis tentang Quran kalamullah. Maka wal matlu wal makru'u wal maktubu qadimun. Qadim dengan mana? Ai ma dallat alaihil kitabatu, apa yang menunjuk ke atasnya, atas ma oleh alkitabah, oleh tulisan, wal qiraatu, bacaan, wat tilawatu. Okey. Ini dipanggil lafzu wan nashru musyawwash. Mula-mula sebut tilawah, qiraah, kitabah. Tiba-tiba sini kitabah, qiraah, tilawah. Terbalik. Lafzu wan nashru musyawwash. Susun dan sebut secara tak ikut terutang. Ada benda ni daripada balaghah lah. Dipanggil bila suatu benda kita sebut. Saya saya makan nasi dan minum air laici. Saya beli air laici dan beli nasi di pasar. Tadi mula-mula sebut makan nasi, lepas tu air laici. Tiba-tiba bila kedua pula terbalik pula. Beli air laici dulu, baru sebut beli nasi.
Dia panggil lafun wa nashrun musyawwash. Okey. Ai ma dallat alaihi alkitabatu wal qiraatu wa tilawah. Wa dzalika. Musannif nak faham betul ni. Jangan kita tukar mana hak qadim, mana hak baharu ni. Bila sebut Quran ni qadim ke tak, ada sebab ada orang faham bahawa Quran ni ialah lafaz yang Nabi Muhammad terjemahkan daripada wahyu Allah dengan bahasa Arab. Bukan lafaz Nabi kena faham. Quran ni kalamullah allazi nazala bihi Jibril. Kalam Allah yang diturunkan kepada Jibril ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-mu'jizu yang ada i'jaz bi tilawatihi al-mabdu'u bi suratil Fatihah al-makhtum bi suratin Nas tu. Jadi kalamullah tersebut ni kalamullah bukan kalam Nabi. Kena faham. Takut ada orang salah faham, dia kata Nabi mentakbirkan dengan bahasa Arab. Nabi Musa mentakbirkan wahyu Allah dengan bahasa Ibrani. Nabi Isa mentakbirkan kitab Injil dengan bahasa Syriani. Maknanya Nabi yang mengolah dengan bahasa sendiri. Tak betul. Jangan. Kalamullah, kalam Allah. Lafaz dan makna daripada Allah. Lafaz dan makna daripada Allah, bukan lafaz daripada Nabi ataupun lafaz daripada Jibril. Lafaz dan makna tu daripada Allah Ta'ala juga. Jadi contoh wadzalika, dan demikian itu, mana nak kata wadzalika, ma taqaddama, apa yang telah lalu, min annal ibarata hadithatun wal mu'abbar anhu qadimun. Itu dia. Wadzalika, dan itu apa? Itu yang telah lalu sebut. Apa yang telah lalu sebut? Bahawa ibarat itu baharu, mu'abbar anhu tu qadim. Contohnya seperti kadzikrillah. Seperti zikir tentang Allah, zikir sebut Allah. Zikir sebut Allah. Okey. Kadzikrillah. Fa inna dzikra hadithun. Zikir kita itu baru. Kita duk sebut Allah, Allah, Allah. Sebut Allah, zikrillah, sebut Allah. Tak apalah kita sebut Allah. Orang kata tak ada faedah pun kita katalah ada faedah. Ala bi zikrillah, sebut Allah tu. Sebut Allah tu kita ingat Tuhan lah tu. Sebut Allah, Allah, ataupun mana-manalah zikir. Kata tak boleh kat khilaf, sebutlah. Apa ni? Subhanallah ke, Allahu akbar ke. Kita sebut Allah. Kita sebut Allah. Dia sebut tu supaya supaya nak faham senang. Kita zikir sebut Allah, 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 Allah. Fa inna dzikra hadithun, sebutan zikir gitu tu baharu. Wal mazkur, hak kita sebut tu, apa yang kita sebut tu, wa huwa rabbul ibad, iaitu Tuhan kepada sekalian hamba ni, qadimun. Tu qadim. Apa? Jadi bila kita sebut zikir dengan Allah, dengan lafaz Allah, lafzul jalalah Allah, zikir kita baharu, tapi yang kita sebut tu qadim tak? Qadim. Nampak? Jadi biar kita dalam pemikiran otak ni kita boleh tapis. Kita boleh cerakinkan, analisiskan apa yang kita nak maksudkan. Bila kata zikir kita baharu sebab kita sebut, apa yang kita sebut tu ya Allah, iaitu Allah tu, itu qadim. Wa huwa rabbul izzati, iaitu Tuhan yang maha agung, Tuhan kepada keagungan. Fafham, tengok, maka hendaklah kamu faham. Hendaklah kamu faham. Kata musannif, biasa ibarat-ibarat fafham ini datangnya untuk menyatakan tentang rumudil masalah. Masalah ni rumit, yahtaju ila nazar, berhajat kepada kita tilik dan beri perhatian. Faham molek-molek. Tak faham hari ni, balik ulang kaji balik, tengok balik benda ni. Akidah ni
Tak payah. Payah nak faham mula-mula je. Dan faham tu boleh lekat sampai ke bila-bila. Dengan syarat kita faham betul, bukan kita faham dengan cara taklid. Kalau kita faham dengan cara taklid, yang ni mari belajar dengan kitab Wahabi pula, jadi Wahabi pula lah kita. Masuk pergi Iran, sama belajar di Iran jadi Syiah pula lah. Masuk pergi ditaja di Amerika oleh Qadiani, ikut Qadiani ikut. Na'udzubillah min zalik. Sebab apa? Sebab kita faham dengan cara taklid. Tapi kalau kita faham dengan cara yakin, macam kita yakin mak kita tu, mak yang melahirkan kita tu memang mak kita. Tahu? Kita tahu dah. Tengok gambar semua. Marilah gajah rimau ke jin jembalang, sanggara api ke, ikutlah. Mari apa-apa khabar bukan mak kita tak percaya. Sebab apa? Sebab keyakinan kita tu memang yakin dengan sebab dalil, dan kita yakin sungguh hati mak kita tu ialah mak kita. Marilah apa-apa pun khabar bukan makmu tu. Salah. Bukan dia daripada kecil kita dengan dia. Contohlah. Okey. Jadi begitulah yang akidah ni kita kena yakin tu. Yakin biar berdasarkan yakin yang datang daripada diri kita sendiri. Barulah apa-apa yang datang pun kita tidak akan jadi ragu-ragu. Tapi kalau kita pegang kerana sebab taklid, kerana mari, lepas tu baca kitab ni, kita ikut kitab ni. Kalau kita baca kitab lain, kita ikut kitab lain pula. Kalau kitab lain tu makna sealiran, tak apa. Kitab lain yang berlainan aliran. Mari kitab ni. Tok Syekh Harap pula mengajar, import daripada mana-mana negara Arab lah. Tok Syekh Harap pula, pakar pula, hebatnya, tu punya. Jadi kita pun ikut dia. Sebab apa? Sebab kerana dia kata gini. Jadi sebenarnya akidah kita ni apa? Makna kita pada mula-mula tu dak pegang betul dah. Hanya ni yang terjadinya. Kenapa ada sebahagian daripada kawan-kawan kita ke, sahabat kita ke, orang-orang yang kita kenal dulu masa belajar di manhaj ahli sunnah wal jamaah Syairah Maturidi, ada apa? Tiba-tiba boleh belajar kat lain jadi berubah. Sebab apa? Sebab masa dia pegang tu, dia pegang kemah ke dengan yakin dia ke, kerana sebab dia nak jawab periksa, kerana sebab dia nak lulus, dan kerana sebab dia pegang kerana guru dia kata gitu. Itu akan membezakan seseorang yang pegang akidah dengan betul ataupun pegang kerana ikut-ikutan. Okey. Sebab tu dia kata fafham, hendaklah kamu faham betul-betul. Faham betul-betul wahai pelajar Uniza ni. Wahai orang-orang yang dengar ni, faham betul-betul. Bila faham betul-betul, makna kalau tak faham, biar tak faham kabur sekarang. Sebab tu saya buka soalan. Kalau ragu-ragu, biar tanya sekarang. Biar ketidakjelasan, kekaburan tu biar selesai masa belajar. Jangan kita tak selesai. Kita tak faham, tapi kerana Tuhan kita kata fafham, hendaklah kamu faham, kita buat-buat faham. Jangan. Kita tak faham, kita rasa macam kelabu asal ustaz sebut ni. Benda pula ni mu'abbar ibarah. Benda pula tak reti kita. Kalau nafsi, kalau zati. Kita kelabu asal dah masa belajar. Lepas tu musannif kata faham, hendaklah kamu faham. Kita pun kata kita kena faham. Kita pun anggap kita faham, padahal kita tak faham. Yang tu kena masalah tu. Ini kena selesai. Baik selesai masa zaman ni, sebelum nanti susah di akhir nanti. Susah. Balik-balik mari berdebat dengan ustaz-ustaz dia. Jadi payah susah. Waraji'. Dan katanya kamu murajaah, rujuklah kutubal a'immah, rujuklah kamu kitab-kitab para imam-imam. Tengok kitab-kitab besar, kitab para imam-imam, yakni imam-imam a'immah ahli sunnah wal jamaah lah. Ta'lam, nescaya kamu akan tahu. Ta'lam merah apa ta'lam? Ta'lam merah apa ta'lam? Ta'lam merah apa ta'lam? Fi'il mudhari' ke benda? Marfu' ke mansub? Nak cuba? Siapa nak cuba? Ta'lam merah apa? Umi asal cuba Umi. Apa dia? Dia nak cuba.
Jawab syarat. Mana syaratnya? Ha? Faham syarat ke? Sikit lagi. Dok kena nampak dah macam nampak dah tu, tapi dok kena sikit je. Betul. Jawab amar. Jawabul amr. Jawab amar. Bagaimana? Raji'. Raji' situ kan faham. Wa raji'. Raji' fi'il amar. Ta'lam tu jawab amar. Jawab amar ni majzum. Okey. Jadi katanya raji', hendaklah kamu rujuk kitab para imam-imam, ta'lam, nescaya kamu akan dapat tahu. Okey. Macam ayat Quran ni ya. Siapa nak boleh i'rab tu? Apa nama ni? Yarfa'illahu alladhina amanu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Yarfa'illah fi'il mudhari'. Hukum dia marfu' ke mansub? Majzum. Kenapa dia majzum? Tiba-tiba yarfa'illahu alladhi. Kenapa tak yarfa'ullah? Dia menjadi jawab amma. Wa idza qila lakum fanshudhu fanshudhu tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila shudhu fanshudhu wa idza qila shudhu fanshudhu yarfa'illah. Wa idza qila apa ni? Fanshudhu wa idza qila lakum fanshudhu yarfa'illah. Wa idza qila tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila shudhu fanshudhu wa idza qila shudhu fanshudhu yarfa'illah. Wa idza qila shudhu fa idza qila shudhu tak mari pula fanshudhu. Maka hendaklah fanshudhu kamu. Wa idza qila shudhu fanshudhu yarfa'illah. Unshuzu tu fi'il amar. Yarfa'illah itu jawab kepada amar. Ya. Kemudian kata musannif rahimahullah, thumma sab'u sifatin. Kemudian 7 sifat. Ada soalan? Al-Quran turun ke Lauh Mahfuz, ke langit dunia dalam bentuk apa? Fil al-bainan, pada tulisan. Tulisan, faham tak? Quran turun ditulis di Lauh Mahfuz. Ditulis di Lauh Mahfuz. Lauh kan di tempat tulis kan? Maka ada di Lauh Mahfuz dalam bentuk tulisan di Lauh Mahfuz. Boleh? Lagi? Quran yang turun kepada Taurat yang turun kepada Nabi Musa dalam alwah. Wa katabna lahu fil alwah. Kami tulis pada alwah, dalam lauh. Itu dalam bentuk tulisan. Itu dalam bentuk tulisan. Kalamullah yang ada pada zat Tuhan itu, itu bukan berhuruf, bukan bersuara, bukan dalam bentuk tulisan. Sifat Tuhan. Okay. Ada lagi? Ada? Ada soalan lagi? Allah Ta'ala bercakap dengan malaikat dengan makna malaikat mendengar kalamullah. Dalam masalah ini kita tak payah pergi masa tu, kita tengok pada masalah yang berlaku pada Nabi Musa atau kisah Nabi Musa di Tur Sina.
Nabi Musa mendengar kalam Allah. Di sisi Asy'ariyah, Nabi Musa mendengar kalam Allah, makna Nabi Musa mendengar sifat kalam Tuhan yang qadim. Dengan Allah Ta'ala mengangkatkan daripada Nabi Musa hijab. Maka apabila Tuhan angkat hijab daripada Nabi Musa, Allah Ta'ala beri kekuatan kepada tubuh Nabi Musa, maka Nabi Musa dapat mendengar kalam Allah, sifat kalam Tuhan yang qadim. Itu tafsiran Ahli Sunnah dan Asy'ariyah. Di sisi Maturidiyah, Nabi Musa mendengar kalam yang Tuhan jadikan. Dia bukan dengar sifat. Nabi Musa dengar kalam Tuhan, hak Tuhan buat. Kalam yang Tuhan buat ni berhuruf bersuara. Dia macam hampir sikit dengan Mu'tazilah sini. Tapi Mu'tazilah dia nafi sifat kalam nafsi Tuhan. Dia nafi sifat kalam nafsi dan sifat-sifat ma'ani. Maturidiyah tak nafi. Jadi yang didengar oleh Nabi Musa di sisi Maturidiyah ialah kalam yang Tuhan cipta, yang mana Nabi dengar kalam tu berhuruf bersuara. Kalam Tuhan, bukan kalam pokok atau kalam lain. Di sisi Mu'tazilah dia kata kalam tu keluar daripada pokok. Beza tu lah. Jadi apa yang didengar oleh malaikat, di sisi Asy'ariyah kita, malaikat Allah Ta'ala memberikan, memasukkan wahyu. Mendengar kalam Allah ni sama ada Tuhan mewahyukan kepada malaikat. Maka dengan itu malaikat faham apa yang Tuhan nak beritahu daripada suruhan, arahan. Faham tak? Bukan dengan makna dia dengar Tuhan tu berkeluar suara daripada diri Tuhan, keluar bunyi daripada diri Tuhan. Bukan gitu. Macam kita ni nak cakap kena keluar bunyi, kena keluar suara. Allah Ta'ala, malaikat dengar keluar suara daripada diri Tuhan? Bukan. Itu telah menjisingkan Tuhan tu. Malaikat faham daripada kalam Allah, maka malaikat terima wahyu daripada Tuhan, apa yang Tuhan kehendaki, perintah Tuhan, dan juga apa yang Tuhan suruh. Boleh? Okey, lagi? Mana malam Isra' Mi'raj ke? Samalah, sama. Makna di sisi Asy'ariyah, Nabi mendengar bila Nabi memunajat dengan Allah Ta'ala, Nabi dengar sifat kalam Allah yang tidak berhuruf, tidak bersuara. Macam mana? Wallahu a'lam. Kita tak tahu. Tapi Allah Ta'ala angkat hijab daripada Rasulullah, maka Nabi boleh mendengar sifat kalam Tuhan. Jadi kita menyandarkan pendengar tu pada sifat kalam. Dengar pada sifat kalam. Maturidiyah dia lebih dekat sikit daripada jalan Mu'tazilah. Dia kata Allah jadikan suara yang mana daripada itu Nabi dengar, Nabi Musa dengar, dan makhluk-makhluk lain dengar. Jadi berkaitan itu sebenarnya berlaku khilaf lah antara Asy'ariyah dan Maturidiyah. Sebab tu perbincangan sifat kalam ni sedikit rumit dan detail lah. Kalau kita mengaji satu aliran saja, mungkin kita cepat nak menyatakan orang lain salah. Tapi bila kita tengok lagi khilaf-khilaf yang berlaku, tahulah kita kenapa ulama marah kita bincang sifat kalam. Kenapa? Bila kita baca-baca khilaf yang berlaku dalam ni, barulah kita tahu kenapa ulama larang kita membicarakan sifat kalam secara detail sangat. Cukup kita beriman Allah Ta'ala berkata-kata yang layak dengannya, bukan berhuruf bersuara, tidak ada sifat makhluk. Maka berimanlah kita dengan tu. Macam mananya? Wallahu Ta'ala a'lam. Okay. Saya tak boleh baca, halus dengan tulisan. Terangkan cara orang awam nak mula untuk belajar tentang akidah ini. Ada soalan, cara orang awam nak mula belajar untuk akidah ini. Mula belajar akidah ni boleh tengok dalam syarah Aqaid Duriyah tu lah. Kita letak mula-mulanya mengajilah kitab-kitab asas dalam bahasa kita. Syarah Akidah Sanusiyah, kitab apa lagi, Faridatul Faraid, Fatih Faridah,
apa nama ni, mana-mana lagi lah kitab-kitab Melayu yang dijadikan rujukan. Kemudian syarah-syarah pada kitab tersebut. Tu boleh share lah, tengok rasanya banyak dia orang tulis tentang tu. Sekadar tu saja untuk petang ini. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.